Pada suatu ketika, nama Faizal Tahir bergema di seluruh pelosok Malaysia, dari kaca televisyen ke corong radio, dari pentas konsert ke halaman majalah hiburan. Lelaki kelahiran Kuala Lumpur ini bukan sekadar penyanyi dan pelakon berbakat, malah simbol kemewahan dan kejayaan dalam industri hiburan tanah air. Namun, tatkala usianya menginjak 46 tahun, satu persoalan mula berlegar di minda ramai. Kemanakah hilangnya figura ikonik ini yang pernah digelar Maestro Moden Hiburan Malaysia? Faizal Tahir tidak pernah sekadar hidup biasa-biasa. Dari awal kemunculannya dalam program reality televisyen hingga mendominasi carta-carta muzik, beliau mencipta nama dengan gaya yang tersendiri. Eksentrik tetapi elegan, berani tetapi penuh karisma. Kediamannya yang terletak di pinggir elit Damansara Heights sering menjadi buah mulut jiran tetangga dan media, bukan sahaja kerana saiznya yang menyerupai villa Eropah, tetapi kerana kehidupan mewah yang terpancar dari setiap inci ruang rumah itu, dari piano besar Steinway di ruang tamu hingga ke kolam renang Infinity yang menghadap lembah hijau. Satu ketika dahulu, beliau pernah membeli 3 kereta mewah dalam masa setahun. Sebuah Bentley Continental GT, sebuah Lamborghini Urus, dan sebuah Tesla Model S untuk perjalanan lebih ekologi, katanya. Namun lebih mengagumkan ialah bagaimana beliau memperlakukan kemewahan bukan semata-mata untuk pameran, tetapi sebagai satu bentuk seni. Setiap pakaian yang dikenakan di acara karpet merah ditempah khas dari rumah fashion terkenal Paris atau Milan. Jam tangannya bukan sekadar Rolex biasa. Beliau mempunyai koleksi Audemars Piguet edisi terhad yang hanya dibuat 5 unit di seluruh dunia. Namun, apa yang paling menarik tentang Faizal Tahir bukanlah kereta, rumah, atau aksesori mewahnya. Ianya adalah gaya hidup yang penuh misteri. Walaupun dikenali sebagai selebriti yang gemar tampil di khalayak, beliau sangat menjaga batas pribadi. Tidak ramai tahu mengenai kehidupan dalamannya, siapa kawan karibnya, bagaimana rutin hariannya, atau apakah falsafah hidup yang dipegangnya. Wartawan hiburan pernah menggelarnya The Phantom of Showbiz, seorang selebriti yang hadir dengan penuh warna, tetapi menghilang dengan senyap. Salah satu detik kemewahan yang menggambarkan puncak kehidupannya ialah ketika beliau menganjurkan satu konsert pribadi di atas sebuah kapal layar mewah di Teluk Persik, Langkawi. Dihadiri hanya oleh 100 tetamu terpilih dari kalangan kenamaan, ahli politik, dan rakan industri hiburan antarabangsa. Acara tersebut dikatakan menelan belanja hampir 5 juta ringgit. Dengan latar belakang matahari terbenam dan muzik yang dimainkan secara live oleh orkestra mini, Faizal tampil dalam sut putih rekaan khas, menyanyikan lagu-lagu kegemarannya sambil diiringi oleh penari latar yang diterbangkan khas dari Jepun. Ia bukan sekadar persembahan, ia adalah kenyataan tentang siapa beliau dalam dunia hiburan. Seorang seniman yang mengubah pentas menjadi karya agung. Namun, beberapa bulan selepas itu, tanpa sebarang kenyataan rasmi, Faizal Tahir menghilang daripada semua bentuk media. Tiada lagi wajahnya di televisyen, tiada konsert baharu, tiada kemunculan di media sosial. Instagram miliknya yang dahulunya aktif, kini hanya menampilkan gambar terakhir bertarikh hampir setahun lalu. Sekeping gambar siluet dirinya berdiri di tepi pantai, merenung cakrawala, dengan caption ringkas, "Ada masanya diam lebih kuat dari suara." Para peminat mula membuat pelbagai spekulasi. Ada yang mengatakan beliau berpindah ke luar negara. Ada yang percaya beliau mengalami krisis spiritual. Malah ada yang berteori beliau sedang merancang sebuah kemunculan semula yang akan menggoncang industri. Di usia 46 tahun, Faizal Tahir sebenarnya berada pada kemuncak kemapanan. Beliau mempunyai pelaburan hartanah di beberapa negara termasuk Dubai, Switzerland, dan Bali. Kabarnya, beliau turut memiliki saham dalam beberapa syarikat teknologi yang berpusat di Silicon Valley,
ini menjadikan kehilangan beliau daripada pentas hiburan bukan kerana keperluan kewangan, tetapi mungkin kerana satu bentuk pencarian makna yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit atau kemasyhuran. Yang lebih mengagumkan, walaupun tidak lagi aktif di hadapan kamera, bayang-bayang pengaruhnya masih terasa. Lagu-lagu beliau masih diputarkan, jenama pakaiannya masih dijual secara eksklusif, dan peminat setia masih menunggu, sabar dan penuh harapan. Kadangkala, ada kelibat misteri yang dilihat muncul di galeri seni kecil di Bangsar, atau kafe terpencil di Kyoto, dan setiap kali itu, nama Faizal Tahir kembali menjadi perbualan hangat di media sosial. Namun sehingga kini, tiada jawapan rasmi. Kehidupannya seakan sebuah lukisan mahal yang tergantung di dinding galeri. Indah, mempesona, tetapi tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dan mungkin itulah cara Faizal Tahir mahu dikenang, bukan sebagai selebriti yang muncul dan hilang, tetapi sebagai simbol misteri dalam dunia penuh kilauan. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah kafe kecil di sudut Bukit Bintang, ketika seorang lelaki bertopi fedora gelap dan cermin mata hitam melangkah masuk tanpa menarik perhatian ramai. Wajahnya mungkin terlindung, tetapi ada sesuatu tentang cara dia berjalan. Langkah yang tenang, penuh kendiri, seolah-olah dia tidak dikejar masa. Bau wangian oud yang mahal menyelinap masuk ke ruang udara setiap kali dia melewati meja. Anda menoleh. Sekilas pandang dan naluri Anda berbisik, itu Faizal Tahir. Beliau memesan kopi hitam tanpa gula. Duduk di meja penjuru, membuka sebuah buku kulit usang. Bukan iPad, bukan laptop, tetapi buku nota bertulis tangan. Di halaman itu terdapat cebisan-cebisan lirik, serpihan puisi, lakaran pentas konser impian. Tangannya menulis perlahan, seperti menghidupkan setiap baris dengan seluruh jiwanya. Sesekali, dia berhenti dan merenung keluar jendela, matanya memerhati burung-burung yang terbang rendah di langit Kuala Lumpur. Waktu itu, dia bukan lagi seorang bintang, tetapi seorang lelaki yang masih mencari makna di balik setiap melodi yang pernah dia cipta. Di bilik pakaian lamanya, masih tergantung sehelai jaket kulit hitam dari konsert Anarki Jiwa tahun 2017. Ada kesan koyakan kecil di bahagian lengan, satu kesan dari aksi pentas yang terlalu energetik malam itu. Faizal tidak pernah membaikinya. Biarkan ia menjadi kenangan, katanya pada pembantu rumahnya suatu masa dahulu. Di dalam laci meja sisi masih tersimpan nota kecil yang ditulis oleh anaknya. Ayah, jangan pernah berhenti menyanyi. Suara ayah buat saya rasa berani. Nota itu dilaminat, dibingkai kecil, dan sentiasa dibawa kemana-mana dalam beg kulit usangnya yang lusuh. Setiap pagi, dia masih bangun seawal 5 pagi. Bukan untuk ke gym atau mesyuarat perniagaan, tetapi untuk berjalan kaki keliling taman berhampiran rumahnya. Dia menyapa pengawal keselamatan dengan nama penuh, kadangkala menghulurkan sebungkus kuih dari dapur sendiri. Dia masih mengenali tukang kebun lamanya, Pak Mat, yang sering membetulkan pagar ros jepunnya yang kini tumbuh liar. Ros perlu bebas juga, katanya sambil tersenyum, seolah-olah bicara tentang bunga itu sebenarnya tentang dirinya. Dan ya, dia masih menyanyi, tapi bukan di hadapan ribuan penonton. Kini hanya di studio bawah tanah di rumahnya. Bilik kecil berdinding kedap bunyi dengan cahaya lampu kuning malap. Di sana hanya ada mikrofon lama Shure 55, sepasang headphone dan rakaman sunyi suara sendiri yang dinyanyikan berulang kali. Kadangkala lagu itu tiada iringan musik, hanya suara dan kejujuran, seperti mengaku dosa atau menulis surat kepada dirinya yang lama. Peminat setianya, mereka yang benar-benar memahami jiwanya, tahu bahwa Faizal tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menanggalkan topeng popularity dan memilih untuk menjadi seniman dalam erti kata sebenar.
Kadang-kadang, seorang peminat akan terima sekeping postcard dengan tulisan tangan. Terima kasih kerana masih percaya. Tiada alamat pengirim. Tapi cap posnya selalu datang dari tempat-tempat aneh. Marrakesh, Vienna, atau Bhutan. Ada yang berkata beliau kini terlibat dalam projek rahsia. Album konsep yang akan dilancarkan hanya selepas beliau tiada. Ada juga yang berkata Faizal kini hidup sebagai guru muzik di sekolah kecil di utara Chiang Mai, mengajar kanak-kanak menyanyi dengan hati, bukan teknik. Namun semua itu tinggal kabar angin. Tetapi apabila seseorang berjalan di laluan kenangan, menyusuri rumah lamanya, memegang poster konsert yang sudah pudar warnanya, memetik satu baris lirik lama yang kini bermakna lebih daripada sebelumnya, mereka akan merasa Faizal Tahir masih di situ. Dalam tiap sunyi, tiap kata, tiap detik yang menggugah hati, seolah-olah dia berbisik kepada kita. Setiap kehilangan adalah satu lagu belum selesai. Namun, semakin hari, semakin banyak perkara yang tidak dapat dijelaskan. Seorang bekas kru produksi yang pernah bekerja dengannya mendakwa pernah menerima panggilan daripada nombor tidak dikenali sekitar jam 2 pagi. Di seberang talian, terdengar suara lelaki yang hanya berkata, "Kau masih simpan kaset itu?" sebelum talian mati tanpa sempat dijawab. Anehnya, Faizal tidak pernah menggunakan kaset sejak dekad lalu. Apa sebenarnya yang disimpan? Ada juga yang bersumpah melihat kelibat lelaki mirip Faizal di sebuah masjid tua di Kapadocia, Turki. Lelaki itu memakai jubah panjang dan sentiasa duduk di saf belakang, membaca sesuatu yang kelihatan seperti jurnal kulit yang sama pernah terlihat di tangannya dalam gambar Instagram terakhir. Wartawan hiburan tempatan yang cuba menjejakinya ke sana hanya pulang dengan catatan kosong dan satu kenyataan aneh. Di situ, waktu terasa beku. Studio lamanya di Kuala Lumpur kini tertutup. Pintu kacanya telah ditampal kertas suram dengan tulisan tangan halus. Segala bunyi pernah ada di sini. Kini ia sudah pulang. Tiada siapa tahu maksudnya. Para peminat mula mencipta teori konspirasi. Ada yang percaya Faizal telah menyertai satu komuniti rahsia, seniman global, yang hanya menghasilkan karya untuk disimpan, bukan untuk dipertontonkan. Ada pula yang percaya beliau sebenarnya sedang menulis buku, bukan autobiografi, tetapi novel fiksi yang menyamar Lam Tiu Su Chin Min di Trong Jo, Nhan Vat Chin Mat Tich Trong, Mot de Gioi Guang Soi, Noi Am Hach Hong Chon Vang Len Ma Chi Juoch, Kam Han Kwa Hoi Tho. Salah satu cerita aneh yang sukar diabaikan datang daripada seorang pemandu e-hailing. Lelaki itu berkata, dia pernah menjemput seorang pelanggan ke Subang Airport, yang mukanya sangat mirip Faizal, tetapi giongnya seraklah, seolah-olah Ja Kwa Lau Hong Noi. Penumpang itu tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan kecuali satu ayat. Kadang-kadang, bila kau hilang, baru orang benar-benar dengar kau. Tidak ai sach nhan dan tin ngoi jo. Tetapi 3 hari selepas kejadian itu, laman web rasmi Chua Faizal Tahir, Bat Ngohoat Jong Tro Lai, Hong Cho Gi Ngoai Mot Latarjen, Dong Chu Trang Mo. Diam adalah lagu paling sukar ditulis. Tiada penjelasan. Tiada pengumuman. Dan sejak itu, sunyi menjadi suara yang paling keras. Kini, setiap kali lagu-lagu lamanya dimainkan di radio, ada rasa ganjil yang menyelinap. Seolah-olah ada lapisan makna kedua, ketiga, keempat, Hung Thong Jiep An Giwa Tung Chow Hat, Tung Hoang Lang Giwa Chach Not Nhach. Mot So Fantin Te Choncho Rang Trong album Anarki Jiwa, Cho Mot Joan Hach Nguok. Jika diputar terbalik, akan terdengar suara berbisik. Aku masih ada, cuma bukan di tempat yang sama. Tapi tempat itu di mana? Dan ada itu, adakah benar secara fisikal? Hai Chila Suhian Dian Tan Du Kua Mot Ngehesitung Rukro, Nai Tan Chai Vao Toi Gian? Tidak ada siapa tahu. Dan mungkin itulah niatnya sejak awal. Dan waktu pun terus bergerak,
menelan hari-hari di mana Faizal Tahir pernah menjadi tajuk utama. Dunia hiburan beralih arah, generasi baharu muncul, lagu-lagu baharu mendominasi carta, tetapi ada satu ruang yang seolah-olah tidak dapat diisi. Sebuah ruang kosong, bukan hanya dalam industri, tetapi dalam hati para peminat yang pernah merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan dalam setiap bait lagunya. Di suatu malam, seorang pengarah dokumentari muda menemui satu cakra lama ketika membersihkan studio produksi usang di Ceras. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang dikenali ramai. Untuk mereka yang masih mendengar dalam diam. Rakaman itu tidak pernah disiarkan. Dalamnya hanya ada suara seorang lelaki bercakap perlahan-lahan, seperti mengaku sesuatu yang berat, yang tidak mampu dikatakan kepada dunia secara terang. Suara itu terhenti pada menit ke-17, dan selebihnya hanyalah bunyi angin, seperti sedang merakam dari sebuah tempat yang jauh, sangat jauh. Seorang peminat tua yang pernah mengirim ratusan surat kepada Faizal selama bertahun-tahun akhirnya menerima balasan. Sepucuk postcard tanpa nama, tanpa kata-kata. Hanya gambar langit yang kelabu, dan di hujung postcard itu ditulis halus. Kadang-kadang kita hanya perlu pergi, agar orang ingat kita pernah ada. Dan begitulah cerita Faizal Tahir pada usia 46, di puncak kemewahan dan kejayaan, perlahan-lahan larut ke dalam kabus waktu. Tidak ada pengumuman perpisahan, tidak ada konser terakhir, tidak ada deretan artikel sensasi yang menjelaskan kemana dia pergi. Hanya serpihan, potongan kecil dari jejak-jejak yang tertinggal di khab dunia, dalam sebuah lagu, dalam nota tulisan tangan, dalam senyuman seseorang yang tiba-tiba teringat satu bait lirik yang pernah menyentuh jiwanya. Adakah dia masih di luar sana, hidup dengan nama lain? Atau sudah melebur menjadi kenangan yang tak mungkin disentuh? Tiada siapa tahu pasti. Dan mungkin, tiada siapa sepatutnya tahu. Cuma satu perkara yang kekal. Ketika sunyi paling dalam melanda, suara Faizal Tahir masih ada. Tungput bukan di telinga, tetapi di tempat yang lebih senyap, dalam hati mereka yang masih mendengar,